أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Haji Rashid, Tuan Bilal, para ahli jawatan kuasa Surau Raudatul Indah, Taman Bukit Indah, para jemaah, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, mak-mak, abah-abah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, para alimin, asatizah, guru-guru, pendidik, pemimpin masyarakat, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang juga tidak dilupakan kepada yang menonton secara live di Facebook page Surau Raudatul Indah. Dia kena sebut juga tuan-tuan sebab dah ada live kan, ada lain sikit. Kita tak biasa, kita biasa kuliah face to face, tak pandai online apa ni, ialah radio ke TV ke kan, bukan kita lagi lah. Wallahu a'lam. Allahu akbar, tak apa dah. Apapun kita bersyukur, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadirat Allah Jalla wa'ala pada malam yang berbahagia ini. Dapat sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah dalam sesi kuliah maghrib 2 mingguan kita. Mudah-mudahan pertemuan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam diam tak diam bulan Rabiul Awal telah pun berlalu pergi. Kita dah pun berada dalam bulan Rabiul Akhir. Dah masuk malam yang kelima pun daripada bulan Rabiul Akhir. Mudah-mudahan kita diizinkan sekali lagi oleh Allah pada tahun akan datang bertemu dengan Rabiul Awal lagi. Dan begitu juga supaya mudah-mudahan Allah kekalkan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kesungguhan kita dalam mempelajari apa yang dibawakan oleh Nabi SAW, mengenali baginda Nabi SAW, menjadikan Rasul sebagai contoh ikutan, tauladan dalam kehidupan kita, bukan sahaja pada bulan Rabiul Awal tetapi kepada bulan-bulan selepas daripadanya sampai bila-bila, sampai hari kiamat, sampai ke hujung usia kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan matinya kita kelak yang kita pun tak tahu bila tuan-tuan. Mungkin hari ni mati kan, sempat lagi nak mati ni. Bukanlah kata jom ramai-ramai mati, tak. Maknanya masih ada lagi hari ini kalau ditakdirkan mati kita. Kalau bukan hari ini, boleh jadi esok, boleh jadi lusa, boleh jadi minggu depan. Kita tak tahu, boleh jadi bulan depan, tahun depan, mungkin lama lagi kan. Kadang ada orang tunggu tak mati-mati, contoh gitulah. Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui, Allah lah yang susun. Allah yang paling tahu tentang apa yang terbaik untuk kita. Jangan kita berkeluh kesah kerana dunia ini memang sementara.
Orang laki-laki bila pergi khutbah Jumaat, khutbah kedua, solat Jumaat, khutbah kedua akan diperingatkan bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan, sementara waktu akhirat jualah yang kekal untuk selama-lamanya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kita selalu baca. Akhirat itu lebih baik dan yang kekal. Khairun, lebih baik daripada apa yang kita dapat di dunia. Jadi kita kejarlah akhirat. Dunia ini sebagai untuk tempat kita menanam menanam benihnya. Kita berusaha untuk mengumpul bekal supaya bila kita tiba di padang mahsyar kita dalam keadaan yang baik, insya-Allah ditentukan yang baik-baik oleh Allah, dan kemudian menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita kembali membicarakan kitab Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bukan sahaja orang Islam mengetahui tentang kesempurnaan Rasulullah, tetapi orang-orang kafir juga ada yang mempelajari tentang kesempurnaan Nabi. Mereka nak tahu kenapa hebat sangat Nabi SAW. Celah mana yang hebatnya? Kalau di zaman Nabi SAW ada orang menguji apa yang disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Contohnya seorang Yahudi yang bila dia bagi pinjaman kepada Nabi SAW dalam bentuk korma, bagi dia cerita dia tuan-tuan, satu hari Nabi bersama dengan Ali radhiyallahu an, bila mana datang seorang Badui, seorang Arab Badui yang mana dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, dekat kampung aku tu adalah dalam 10-20 orang yang baru masuk Islam. Tapi masalahnya kami dipulaukan oleh orang-orang yang lain. Kami dipulaukan oleh orang-orang yang lain, sehingga kan pekerjaan kami tak ada, makanan pun tak ada, saudara mara menjauhkan diri daripada kami. Maka dia pun kata, ya Rasulullah, kami tak ada makanan ni. Aku bimbang kalau berterusan lapar akan ada dalam kalangan yang telah memeluk Islam itu akan murtad. Aku bimbangkan ini ya Rasulullah. Boleh tak ya Rasulullah kau bagi sedikit makanan untuk aku sampaikan kepada mereka, mudah-mudahan barakah itu mereka ni akan kenyang dan tidak sampai ke tahap murtad. Maka ketika itu Nabi SAW, nanti kita akan tengok juga hadis bagaimana Nabi ni sering menyempurnakan ataupun menunaikan hajat orang. Jadi Nabi takkan biarkan begitu sahaja. Maka Rasulullah pun bincang dengan Sayyidina Ali, sebab Nabi waktu tu tak ada apa-apa nak bagi. Jadi Nabi bincang dengan Ali, macam mana wahai Ali, apa pandangan kamu, nak buat macam mana ni, kita pun tak ada apa-apa nak bagi. Tiba-tiba ada seorang Yahudi terdengar dialog itu, pengaduan daripada orang Badui ini kepada Rasulullah. Dia terdengar, kalau orang putih dia kata ngopeng tuan-tuan, curi-curi dengar. Jadi dia pun terdengar, dia datang, dia kata, wahai Muhammad, macam inilah aku, kebun korma aku ni tengah berbuah banyak. Kalau nak jual pun boleh, tapi aku ingat orang ni datang mengadu dekat kamu. Apa kata kalau aku bagi kepada mereka, maknanya kamulah yang menanggungnya, maknanya bagi kepada mereka makanan korma tersebut, tetapi Rasulullah yang membayar kepada Yahudi ini. Kira Nabi yang berhutang dengan Yahudi ni untuk bagi makan kepada orang-orang Badui tersebut. Maka Nabi bincang dengan Sayyidina Ali, bincang-bincang, okeylah, kami setuju. Tetapkan berapa banyak jumlahnya, kemudian berapa bayarannya dan bila nak bayar. Maka bila dah diserahkan, selesai. Tiba-tiba setelah beberapa masa berlalu, beberapa hari lagi Rasulullah sepatutnya membayar hutang tersebut. Ini dah lama lah cerita lepas yang tadi tu, dah berlalu masa, tiba masa untuk Rasulullah bayar, tapi belum due date lagi tuan-tuan. Janjinya mungkin esok atau lusa macam tu lah. Ketika itu Rasulullah bersama dengan Umar pula. Nabi bersama dengan Umar Al-Khattab. Yahudi tadi ni datang
Dia pergi dekat Nabi, Nabi suka letak selendang dekat bahu. Kadang-kadang kalau sejuk, Nabi lilit keliling leher. Maka Yahudi ni buat apa? Dia pun tap selendang tu sampai merah leher Nabi SAW. Maka Omar biasalah, dengan style Omar, belum apa-apa lagi dah keluar pedang, ya Rasulullah izinkan aku penggal kepala Yahudi ni. Nabi kata, sabar wahai Umar, aku ni tak diutuskan untuk buat macam tu, maknanya sikit-sikit penggal kepala orang. Tak, Nabi kata tak, simpan dulu. Orang tu terus, Yahudi ni terus memaki hamun Rasulullah, mengatakan Rasulullah memalukan keturunan Abdul Muttalib dan sebagainya, atuknya orang yang baik tapi cucunya buat macam ni, hutang tak reti nak bayar dan sebagainya. Dia hina Nabi SAW. Nabi diam saja tuan-tuan, Nabi tak kata pun. Kalau kita lah tuan-tuan dalam keadaan macam tu, kita janji nak bayar lusa kan, orang tu datang minta hari ni, orang tu baru buka mulut, kita dah kata kenapa ni, agaknya lah kan, kan dah janji lusa baru nak bayar, asal datang hari ni, kita pula marah dia. Tapi Nabi SAW tidak, Nabi diam saja, biar orang Yahudi ni bercakap. Jadi bila dah habis, Nabi kata dah sudah ke? Dah. Nak bayar tak? Nabi kata aku usahakan untuk bayar. Wahai Umar, kita usahakan untuk bayar pada hari ni. Jadi Yahudi ni pun pelik. Dia datang tu, dia pun tahu bahawa belum lagi hari untuk bayar. Lalu dia kata kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu tahu tak hari ni belum masa untuk bayar lagi? Aku tahu. Habis tu kenapa kamu tak marah aku balik tadi, sedangkan kamu layak untuk marah aku? Aku buat kamu macam itu, aku kata kamu macam-macam, kan? Dan kemudian aku menuntut hutang yang belum masanya lagi. Kenapa kamu tak marah aku? Kenapa kamu tak biar Umar penggal kepala aku? Dia tanya kepada Nabi SAW. Nabi kata, begitulah yang Allah SWT utuskan aku untuk menyampaikan akhlak yang mulia kepada manusia. Maka orang ni kata, wahai Muhammad, sebenarnya aku baca juga dalam kitab aku. Dia Yahudi kan, dia baca kitab Taurat, dia pun dapat juga kitab Injil, dia baca kitab Taurat, dia baca kitab Injil. Dia kata, wahai Muhammad, dalam kitab-kitab ni ada ceritalah pasal Nabi akhir zaman, yang sekarang ni kamulah mengaku Nabi akhir zaman tersebut. Dalam cerita tu, dalam kitab-kitab ni kata, Nabi akhir zaman ni akhlaknya sangat-sangat hebat. Aku baca sampai aku rasa macam, betul ke dia ni manusia? Hebat sangat akhlaknya, betul ke manusia orang ni? Cara cerita ni macam orang ni bukan manusia, sebab tak pernah jumpa lagi orang sebaik ini. Jadi bila kamu mengaku kamu adalah Rasul akhir zaman, aku datang ni sebenarnya nak test kamu, tengok betul tak apa yang dikatakan dalam kitab-kitab yang aku baca. Tapi wahai Muhammad, aku tengok apa yang kamu tunjukkan dengan apa yang ada dalam kitab-kitab ini sama, betul. Maka bersaksilah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On the spot masuk Islam. Hebatnya akhlak Nabi SAW. Wallahu alam, kita mampu bertahan ke tidak dalam suasana macam itu. Kiranya dalam keadaan begitu pun Rasulullah masih lagi berdakwah, maknanya Nabi masih lagi menunjukkan akhlak yang sangat-sangat hebat, yang tak ada manusia yang boleh tandingi, sehingga orang tu boleh memeluk Islam. Mungkin macam saya pandai bercakap gini aja, bukan pandailah, bolehlah bercakap begini. Inilah cara dakwah saya yang biasa saya buat. Mungkin tuan-tuan dengan cara tuan-tuan sendiri, tapi Rasulullah tak payah ceramah pun tuan-tuan, Rasulullah tunjukkan akhlak saja orang dah boleh masuk Islam. Kita kadang-kadang cakap panjang berjela pun orang dengar macam kan macam-macam lah. Wallahu a'lam. Jadi ini kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita lihat dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita dapatlah mengambil iktibar dan kita jadikan sebagai contoh tauladan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik, tadi tu kisah mukadimah tuan-tuan, bila sebut tentang kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kembali kepada hadis kita daripada kitab ini. Hari ini hadis yang keberapa ni tuan-tuan? 331, 2, 3. Hadis ke-334, 334. Baik. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini di bawah tajuk sifat tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubzish sya'iri wal ihalatis sanikhati fayujibu
walaqad kanat lahu dir'un 'inda yahudi fama wajada ma yakuffuha hatta mata atau kama qala. Baik, hadis ini menceritakan tentang betapa rendah dirinya Nabi SAW, di mana hadis yang sebelum ni kita tengok, hadis yang ke-333 ada dalam hadis itu disebutkan wa yujibu da'watal abdi, kalau orang yang daripada golongan hamba penjemput Nabi untuk bertandang ke rumah walaupun tak ada makanan, Nabi tetap pergi. Nabi tetap pergi. Nabi tetap menerima pelawaan tersebut, tak memilih. Jadi hadis daripada Anas yang ini pula menyebutkan bahawasanya Nabi SAW pernah dijemput, yud'a ila khubzi sya'ir, Nabi dijemput untuk makan roti daripada gandum yang keras, yang kasar tu tuan-tuan. Kalau kita wholemeal bread tu tak kasar lagi, tu kira lembut lagi tuan-tuan, ni lagi kasar daripada itu. Roti yang orang ni hidang, Nabi dijemput untuk makan itu, cicah dengan apa, wal ihalatis sanikhati, kuah macam kuah minyak tuan-tuan. Kuah macam kuah minyak yang dah keras, dia jadi macam butter sikit. Rasa apa Wallahualam, saya pun tak pernah makan lagi sanikhah ni. Buat cicah dia, buat cicah makan. Kalau kita cicah dengan butter ke garlic butter ke, sedap juga tuan-tuan makan. Ni kalau minyak keras ni macam mana rasa dia, Wallahualam. Jadi itu yang dijemput, Nabi SAW datang dan makan. Fayujibu, Nabi datang, walaqad kanat lahu dir'un 'inda yahudi. Ketika Nabi pergi tersebut, Nabi SAW masih lagi ada perisai yang dipajakkan kepada orang Yahudi. Dipajakkan kepada orang Yahudi, yang mana kata Anas, fama wajada ma yakufuha hatta mat, yang Nabi tidak mampu untuk menebusnya sehinggalah wafat Nabi SAW. Jadi Nabi ni seorang yang sangat-sangat tawaduk. Kalau Nabi nak harta, Nabi boleh sahaja tadah tangan minta kepada Allah. Tetapi Rasulullah tak minta begitu. Nabi tak nak orang nampak dakwah Nabi berjaya kerana Nabi ada harta yang boleh diberikan kepada orang. Tetapi Rasulullah dalam keadaan tidak ada, Nabi berusaha untuk memberi. Subhanallah. Ini keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun tidak memilih siapa yang nak dikunjunginya, siapa sahaja yang mempelawa Nabi maka Nabi akan pergi. Tu antara yang kita boleh ambil iktibarlah insya-Allah. Baik. Kemudian hadis yang seterusnya 335 juga daripada Anas bin Malik. Banyak daripada Anas ni sebab Anas memang 24 jam dengan Nabi ketika di Madinah Al-Munawwarah. Dia PA Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa bersama dengan Rasulullah. Jadi banyak benda tentang Nabi memang dia tahu. Baik. Hadis yang ke-335 juga daripada Anas bin Malik. Beliau mengatakan, hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rathin wa alaihi qatifatun la tusawi arba'ata darahim faqala Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ata, atau kama qala Rasulullah. Baik. Hadis ini juga menjelaskan tentang tawaduknya Nabi SAW, betapa rendahnya hati Nabi SAW. Yang ini pun kita boleh ambil iktibar tuan-tuan, di mana Anas bin Malik kata Nabi pergi haji ala rahlin, naik kenderaan, naik unta yang mana ada atasnya pelana yang usang, saddle yang usang tuan-tuan. Dah tak cantik dah. Dah wallahualam lah rupa dia macam mana, tapi yang tak cantik lah. Wa alaihi qatifatun la tusawi arba'ata darahim, dan yang buat alasnya tu ada kain ataupun kain selimut lah kita kata, yang harganya tak sampai 4 dirham. Harga selimut tu tak sampai 4 dirham. Jadi saya tak mahir sangat bab convert rate ni. Jadi saya pun buat semakan tuan-tuan. Dirham ini daripada perak, dinar daripada emas. Jadi 1 dirham sama dengan 3 gram perak. 1 dinar sama dengan 4.25 gram emas.
Lebih kurang gitulah. Jadi kita kiralah berapa nilai emas pada masa ini kali dengan 4.25 dapat 1 dinar. Kalau nak kira 1 dirham, kiralah 1 gram berapa. Kalau tengok sekarang ni berapa tuan-tuan? RM3. Tak tahu. Lebih kurang macam tu lah, dalam RM3 lebih lah. RM3 lebih 3 gram, maknanya RM9 lah, RM10 lah. Selimut yang Nabi gunakan di atas tunggangan Nabi SAW. Rasanya pergi kebanyakan shopping kompleks pun tak jumpa yang RM10 kot selimut. Kalau ada pun memang yang apa nak kata yang kualiti rendah lah barangkali. Tuala Good Morning pun dah mahal tuan-tuan. Itu memang popular lah. Wallahu ta'ala a'lam. Itu Nabi naik kenderaan pergi haji, pelana yang usang, kemudian selimutnya yang murah. Itu Nabi SAW. Dan dalam keadaan sedemikian Nabi pergi haji tuan-tuan, apa doa Nabi? Apa doa Nabi SAW? Kata Anas bin Malik, Nabi berdoa, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ata. Ya Allah, jadikanlah haji ini yang tidak ada riak padanya dan tidak ada sum'ah. Dia ada 4 sifat dalam kitab-kitab sebut yang berkaitan dengan hati, yang merosakkan ibadah kita, yang jadikan seorang itu muflis di akhirat. Apa dia? Riya, ujub, riya, takabur, sum'ah. Ujub, riya, takabur, sum'ah. Jadi Nabi himpunkan dalam riya dan juga sum'ah dalam hadis ini. Maksudnya apa? Supaya Nabi SAW tak rasa hebat melakukan haji tersebut. Nabi tak menunjuk-nunjuk dengan haji yang dilakukan tersebut. Wala sum'ata, dan Rasulullah pun tidak berceritalah, tidak apa orang kata, tak brag cerita pasal buat haji ni. Wallahu a'lam. Dahlah dalam keadaan yang sedemikian, memang kita kata tawaduk sungguh keadaan Rasulullah pergi itu, dan dalam keadaan itu pun masih lagi Nabi minta kepada Allah supaya hilangkan perasaan riya dan hilangkan juga sum'ah, supaya tidak ada rasa sombong pun dalam hati walaupun dalam keadaan sedemikian. Kita kalau amalkan doa ni pun mungkin tidaklah keadaan kita pergi itu seperti Nabi SAW. Kalau kita pergi umrah sekarang ni pun dekat 10,000 juga, 7 dekat 8 lah tuan-tuan, 8 lebih kan, 9, 10,000. Jadi kat situ pun dah banyak dah. Mana ada orang pergi RM10 kan, dengan kenderaan kita naik kapal terbang. Makanan dalam kapal terbang pun ialah selesa lah, duduk hotel selesa, apa lagi, kenderaan dekat sana pun selesa, pakai ihram pun ihram yang selesa, dan lain-lain lagi. Subhanallah. Jadi kita berdoa kepada Allah, minta jauhkan daripada riak dan daripada sum'ah. Amalkan doa Nabi SAW kalau kita buat haji ataupun umrah. Kita minta semikian rupa doa. Tetapi nak katanya, ibadah yang kita buat tu ada ruang untuk riak, ada ruang untuk action lah orang kata. Nabi ni dalam keadaan tak ada ruang untuk nak belagak apanya tuan-tuan. Naik kenderaan yang seumpama itu, tawaduknya Nabi SAW. Jadi kata Anas bin Malik, memang Rasulullah ini sangat-sangat rendah hati dan membuang sifat sombong daripada diri Nabi SAW. Baik. Kemudian hadis yang ke-336 juga daripada Anas bin Malik, katanya, lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, lam yakun syakhsun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tak ada susuk tubuh manusia yang paling mereka sayangi, cintai selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling mereka sayang iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu tuan-tuan, walaupun mereka meletakkan Rasulullah ini kecintaan nombor 1. Bayangkan kalau kita lah orang-orang yang minat artis ke, yang memuja pemimpin tertentu ke dan sebagainya. Contohlah, contoh. Bandingkan dengan keadaan sahabat dengan Nabi SAW. Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu.
Satu, bila sahabat nampak Nabi SAW, Nabi datang, Nabi lalu, sahabat tidak berdiri pun. Sahabat tak berdiri pun. Kalau kita banyak kan dalam majlis-majlis, contohnya kan, bila mana VIP datang, hadirin diminta berdiri, jemput berdiri. Bukanlah kata salah, tetapi dalam hadis ini mengatakan lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Nabi tak suka bila dia datang orang bangun berdiri. Rasulullah memang sangat-sangat tawaduk. Nabi tak nak orang berdiri, walaupun ini adalah Rasul Allah yang diutus kepada sekalian makhluk. Nabi diutus kepada semua, pemimpin sekalian manusia, pemimpin sekalian makhluk, sampai unta pun, jin pun, kayu pun, semua diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sebegitu pun Rasulullah masih lagi tawaduk, sehingga tak suka kalau Nabi datang orang berdiri dan sahabat faham perkara tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, itu antara sifat-sifat tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lajukan sikit tuan-tuan, sebab hadis yang seterusnya ni, yang ke-337 ni panjang hadis dia. Hadis dia panjang. Dapat pula kursi sedap ni, takut saya tak reti nak bangun pula nanti. Dia macam tak nak bangun je. Semalam maghrib pun sama, dapat kursi yang passion macam ni, sedap. Tengok dah isyak dekat 8.30 dah semayang. Semalam lah. Dia ingatkan lepas azan tu nak sambung sikit je, terpanjang pula. Jadi malam ni mudah-mudahan tak naik share jugalah. Baik. Hadis yang seterusnya tuan-tuan, hadis ke-336, 337, minta maaf. Hadis yang ke-337, daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, meriwayatkan, sa'altu khali Hindabna Abi Halah. Siapa dia Hindun bin Abi Halah ni? Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Dia kata, dia bertanya. Tuan-tuan, hadis ni hadis yang ke-336. Hadis yang ke-337, betul lah, 337. Baik. Jadi Hasan dia bertanya kepada Hindun bin Abi Halah. Dia kata, Khali ni maksudnya apa? Dia pakcik ni. Pakcik makcik dalam bahasa Arab ni dia ada dua perkataan. Satu khali ataupun khalah kalau makcik, satu lagi ammi ataupun ammah. Dia ada dua istilah dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita pakcik ialah uncle, tapi maksudnya sama je. Bahasa Arab ni dia khali dengan ammi ada beza. Ya am pakcik, ya khal pakcik, sama juga. Tapi apa beza kedua-duanya? Kalau ammi, yang tu pakcik belah bapa. Kalau ammati, makcik belah bapa. Kalau khali, maksudnya pakcik sebelah mak. Khalati samalah makcik sebelah mak ataupun sebelah ibu. Dia ada beza. Belah ayah lain, belah ibu lain. Panggilan dia. Jadi bila kata Hasan bin Ali, sa'altu khali, aku bertanya dengan pakcik aku. Khali, pakcik sebelah mak. Pakcik sebelah mak. Jadi mak dia siapa? Sayyidatuna Fatimah Zahra. Mana ada anak laki-laki Nabi SAW yang hidup? Kan? Macam mana cucu Nabi boleh bertanya dengan pakcik? Kalau pakcik adik-beradik Fatimah. Adik-beradik Fatimah. Rupanya gelaran ini dipakai juga kepada Hindun bin Abi Halah, adik-beradik Al-Halah bin Abi Halah. Abi Halah ni bukan Muhammad. Jadi bukan bin Muhammad. Siapa dia orang dua ni yang dianggap sebagai pakcik belah mak? Macam mana tuan-tuan? Yang ni pakcik tiri. Pakcik tiri. Maknanya adik-beradik tiri dengan Fatimah. Adik-beradik tiri dengan Fatimah. Fatimah mak. Dia kalau family lineage ni dia kena cerita panjang sikit kan. Fatimah anak Nabi ada 7 adik-beradik kan, 3 laki-laki 4 perempuan. 3 laki-laki semua meninggal waktu kecil. Yang ada 4 perempuan lah. Tetapi bila kata pakcik sebelah mak, jadi yang ada ialah pakcik tiri. Jadi pakcik tiri
adik-beradik tiri dengan Fatimah, maknanya mak kepada Fatimah ada anak dengan suami yang lain. Siapa mak Fatimah? Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Khadijah pernah kahwin dengan Abu Halah. Dia pernah kahwin dengan Abu Halah. Dia ada dua orang anak lelaki. Satu Halah bin Al-Halah bin Abu Halah. Satu lagi nama dia ni Hindun bin Abi Halah. Jadi dia tanya dengan Hindun bin Abi Halah ini. Itulah pakcik yang dimaksudkan dalam hadis ini. Baik. Tu lepas ni nak cerita ni Hasan dengan Husin, tuan-tuan kena nampak beza dia tu. Nanti confuse pula siapa tanya siapa ni kan. Hasan Husin. Jadi mula ni cerita pasal Hasan. Jadi Sayyidina Hasan dia jumpa dengan pakcik dia ni, pakcik tiri dia lah, Hindun bin Abi Halah, anak tiri Nabi SAW, anak Khadijah dengan suami sebelum Nabi SAW. Wa kana wassafan, dia berjumpa dengan Hindun bin Abi Halah ini, dia nak minta, dia nak tanyalah supaya cerita sikit pasal atuk dia. Dia nak tahu pasal atuk dia. Atuk dia siapa? Nabi SAW. Jadi bertanya dia kepada pakciknya ini supaya menyifatkan tentang Nabi SAW, an hilyati Rasulillah SAW, tentang keadaan Nabi SAW. Wa ana ashtahi ay yasifali minha syai'a, dan aku berharap dia akan menyifatkan tentang Nabi kepada aku. Dia akan cerita kepada Nabi tentang cerita kepada Hasan tentang Nabi SAW. Faqal, maka dia pun berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Nabi ni orang yang berjiwa besar, orang yang hebat, maknanya pandangan jauh dan banyak lagi lah kalau kita nak cerita tentang berjiwa besar ni. Saya ringkaskan seperti dalam hadis ini, seorang yang berjiwa besar. Yatala'la'u wajhahu tala'la'al qamari lailatal badri. Bercahaya wajah Nabi SAW seperti mana bulan pada malam bulan mengambang. Malam bulan mengambang kita tahulah kan, dia terang. Jadi wajah Nabi SAW bercahaya seumpama itu. Baik. Fadzakara al-hadis bitulihi, maka diceritakan seperti mana dalam hadis itu dengan panjangnya. Kata Sayyidina Hasan, dia menceritakan perkara itu. Qala al-Hasan fakatamtuha al-Husain zamanan. Sayyidina Hasan kata apa? Dia dah tanya dengan Hindun bin Abi Halah. Dia dah tahu cerita pasal Nabi SAW, keadaan Rasulullah. Dia tak cerita dengan kembar dia, Sayyidina Husin. Dia diam aja. Zamanan, maknanya tempoh yang lama. Dia tak cerita. Dia tak share cerita tersebut dengan Sayyidina Husin. Fasa'alahu amma sa'altuhu. Maka satu hari, kata Sayyidina Hasan, aku pergi jumpa dengan Sayyidina Husin. Aku tanya dia. Tentang apa yang telah aku tanyakan, kepada pakcik kami. Wa wajadtuhu qad sa'ala abahu an mudkhalihi wa mukhrajihi wa syaklihi falam yada' minhu. Rupa-rupanya bila tanya kan, nak cerita, Sayyidina Husin dah tahu dah. Sayyidina Husin pun pernah bertanya kepada Hindun bin Abi Halah perkara yang sama, dan dia tanya an mudkhalihi, bagaimana cara Nabi SAW masuk ke rumah, macam mana cara Nabi keluar, maknanya keadaan Nabi masuk dan di dalam rumah macam mana, bila Nabi keluar macam mana, wa syaklihi, tubuh Nabi SAW tu macam mana, falam yada' minhu, dan tak ada satu benda pun yang aku nak cerita yang Husin tak tahu. Mula dia ingat Sayyidina Husin tak tahu, jadi Hasan nak ceritalah. Rupa-rupanya Sayyidina Husin pun dah tahu dah tanya benda yang sama, sampai tak ada benda yang aku nak cerita lagi kepada Sayyidina Husin. Qala al-Husin, maka Sayyidina Husin pun kata, fasa'altu abi an dukhuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pernah bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada bapa aku tentang cara Nabi SAW dekat rumah macam mana. Jadi Sayyidina Husin pernah tanya dengan ayahnya, iaitu Sayyidina Ali. Faqal, Ali pun cerita kepada Sayyidina Husin, kana
Iza awa ila manzilihi jazza'a dukhulahu thalathata ajza. Nabi SAW bila sampai ke rumah, bila Nabi masuk ke rumah ataupun ketika Nabi berada di rumah, masa baginda dibahagi kepada 3. Masa Nabi dibahagi kepada 3. Senang cerita 24 jam bahagi 3. Setiap satu bahagian 8 jam, 8 jam, 8 jam. Ni penerangan mudahlah tentang bagaimana keadaan Rasulullah bila berada di rumah. Juz'un lillah, satu bahagian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa juz'un li ahlihi, satu bahagian untuk ahli keluarga. Wa juz'un li nafsihi, dan satu bahagian untuk diri baginda sendiri. Jadi Nabi pecah kepada 3 masa, satu untuk Allah. Maknanya memang full beribadah. Solid 8 jam tu Nabi akan beribadah. Termasuklah solat jemaah di masjid dan lain-lainnya. Jadi beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala solid 8 jam. 8 jam lagi untuk ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala lagi baki 8 jam untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk personal, perkara-perkara peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas. Bahagian yang untuk Nabi yang 8 jam tu pula Nabi bahagi untuk diri Nabi dan juga manusia yang lain. Berapa banyak masa? Wallahu alam, mungkin kita boleh andaikan separuh daripada masa tersebut. Jadi tinggal untuk peribadi Nabi. Artinya apa? Nabi nak tidur berehat, Nabi nak pergi toilet dan sebagainya, Nabi nak makan, 4 jam sahaja sehari ada masa. Lagi 4 jam Nabi serahkan untuk manusia yang lainnya. Faradda bil khassati 'alal 'ammah. Nabi SAW bagikan itu kepada golongan-golongan khusus yang mana mereka akan sebarkan kepada umum. Maknanya para sahabat lah. Para sahabat. Dah masuk isyak. Wala yaddakhiru anhum syai'a, dan Nabi tidak menyembunyikan apa-apa pun daripada para sahabat dan manusia-manusia yang lain. Baik, kita berhenti seketika untuk laluan azan isyak. Selepas ni kita sambung. Bukan sikit ni, banyak jugalah tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kita hayati. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok kembali hadis yang ke-337 tadi, cerita daripada Sayyidina Husain pula, bagaimana beliau bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, ayahanda beliau, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tadi kita cerita sampai bagaimana Nabi SAW membahagikan masa yang diperuntukkan untuk diri sendiri, separuh untuk Nabi, separuh untuk manusia. Dan manusia-manusia itu adalah para sahabat. Wa kana min siratihi fi juz'il ummah isaru ahli al-fadli biiznihi. Sebahagian dalam sirah Nabi SAW, Nabi akan mendahulukan ahli al-fadl dengan izin mereka, maknanya orang-orang yang utama. Nabi akan jumpa orang-orang yang berkedudukan dan seumpamanya, sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi SAW, dan Nabi SAW akan waqasmihi ala qadri fadlihim fid din, maknanya dengan kesesuaian mereka, Nabi SAW akan dahulukan dalam hal agama. Sebab apa? Bila Nabi dulukan pemimpin-pemimpin kaum sebagai contoh dalam hal agama, insya-Allah bila mana pemimpin mereka telah memeluk Islam, kaum dia pun akan ikut sama dengan pemimpin mereka. Kalau Nabi dakwah kepada raja, maka kaum dia ataupun rakyat dia akan ikut raja dia. Jadi sebab itu Nabi peruntukkan juga masa untuk pemimpin-pemimpin untuk mengajarkan agama, menyampaikan agama kepada mereka. Baik. Faminhum dzul hajah, dalam kalangan manusia yang lainnya yang Nabi jumpa, ada yang mempunyai satu keperluan, satu hajat, dia nak minta kepada Nabi SAW. Wa minhum dzul hajatain, ada pula yang memiliki dua hajat. Wa minhum dzul hawaij, dan ada pula yang datang jumpa Nabi, banyak pula hajat dia, banyak pula permintaan dia. Kalau kita jumpa YB kita macam mana tuan-tuan? Bawa satu benda mungkin okey lagi, dua okey lagi lah, kalau 3, 4, 5 benda, banyak sangat ni, bagi can orang lain lah kot. Tapi Nabi SAW layan semua. Fayatashaghal bihim, dan Nabi SAW memang sibuk dengan menyelesaikan masalah-masalah ataupun hajat-hajat orang yang datang jumpa Nabi SAW. Wa yashghaluhum fima yuslihuhum wal ummah min mas'alatihim anhu, dan Nabi SAW akan memenuhkan masa baginda SAW tersebut untuk merungkai, untuk menyelesaikan masalah-masalah maslahat ummah ini, dalam masalah-masalah mereka yang diajukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhbaruhum billadhi yanbaghi lahum, dan Nabi SAW akan menasihatkan kepada mereka apa yang patut mereka buat. Itu kelebihan baginda Nabi SAW. Wa yaqul, dan Nabi akan bersabda, liyuballighish syahidu minkumul ghaib. Ini sebahagian daripada satu hadis ni. Ada hadis ini yang Nabi SAW sebutkan kepada para sahabat bila Nabi menyampaikan sesuatu ajaran. Maka Nabi pun kata, orang yang hadir tolong sampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Yang ada hari ni tolong sampaikan kepada mereka yang tidak ada, yang tak datang dan sebagainya. Tapi itulah kecanggihan teknologi. Terima kasih banyak tuan-tuan. Tak payah tuan-tuan nak balik bercerita dah boleh tengok sahaja. Dah ada dekat FB. Orang tanya, tadi ustaz kuliah apa? Share je link. Sub boleh tengok. Kalau tengok live. Kalau kata tertinggal pukul 10 malam, pukul 11 malam nanti nak tengok lagi, bagi link aja, nanti dia klik terus boleh tengok. Wallahu taala a'lam. Itu kelebihan teknologi pada hari ini. Namun di zaman Rasulullah, Nabi akan pesan kepada para sahabat, bagi tahu kepada yang tak hadir, cerita kepada mereka. Wa ablighuni hajah man la yastati'u iblaghaha, dan sampaikan kepada aku hajat-hajat orang-orang yang tak mampu untuk sampaikan sendiri. Kadang ada orang yang ada masalah hajat tertentu yang mereka nak jumpa Nabi SAW tapi tak dapat hadir. Contohnya dicatatkan dalam terjemahan kitab ini tuan-tuan, kalangan wanita, hamba, orang-orang yang sakit, dan ada urusan lain serta lain-lainnya.
Maka sampaikanlah permasalahan mereka kepada Nabi SAW. Fa innahu man ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha. Kerana kata Nabi SAW, siapa yang menyampaikan kepada pemimpin hajat orang-orang yang tak mampu untuk sampaikan sendiri. Sebab tu kita sebut YB tadi, mereka ini adalah wakil rakyat. Jadi mereka kerja dia menyampaikan hajat-hajat orang-orang yang tak mampu untuk sampaikan. Jadi kita nak bagi tahu kat PM direct tak boleh, nak bagi tahu dekat MB direct tak boleh, kita ada YB, jadi kita sampaikan supaya mereka sampaikan ke atas. Kalau mereka lakukan itu, bahkan kita pun kalau kita sampaikan hajat orang-orang yang tak mampu untuk menyampaikannya, ada orang sakit kita kenal dia ada hajat, kita pergi jumpa ziarah dia, dia kata dia nak gini, dia harapkan gini, dan kita sampaikan. Jadi kata Nabi SAW, sabbatallahu qadamaihi yaumal qiyamah. Allah akan tetapkan kedudukannya pada hari kiamat. Maknanya teguh kedudukan dia, yakin bahawasanya pada ketika itu dia ditentukan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak teguh kaki dia pada hari kiamat ni, yang jenis nak lari ajalah tuan-tuan, ketakutan. Suasana pada hari kiamat. Itu nanti kita cerita lain lah. La yuzkaru indahu illa dhalik. Nabi SAW tidak menyebutkan melainkan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT tersebut. Wala yaqbalu min ahadin ghairihi, dan tidak diterima daripada seseorang selainnya. Maknanya apa yang Allah dah janjikan itulah yang akan diperolehi, bukan dapat benda yang lain. Yadkhuluna ruwadan. Nabi SAW ini apa ni maksudnya? Mereka ini tergolong daripada sahabat-sahabat yang besar, ruwadan. Wala yaftariquna illa an zawaq, dan mereka itu sahabat-sahabat yang banyak dapat cerita daripada Nabi SAW, yang banyak belajar daripada Nabi SAW, yang digelar sebagai ruwadan ini. Mereka tidaklah meninggalkan majlis Nabi SAW, mereka tidaklah berpisah antara mereka, melainkan setelah mendapat ilmu daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka bersungguh-sungguh belajar tuan-tuan, sampai selesai barulah mereka beredar. Wa yakhrujuna adillatan 'alal khair, dan mereka itu keluar untuk menunjuk kepada kebaikan. Subhanallah. Jadi sahabat ni bila belajar daripada Nabi SAW, keluar dia jadi orang yang baik. Bukan keluar makin teruk, ataupun keluar buat lagi benda-benda yang tidak baik. Itu sifat para sahabat juga setelah dapat ilmu daripada Nabi SAW. Qala al-Husain, kata Sayyidina Husain lagi, fasa'altuhu an mukhrajihi. Lepas dah cerita pasal Nabi SAW di rumah macam mana, cara Nabi bahagi masa kat rumah macam mana, dia tanya pula kepada Sayyidina Ali an mukhrajihi, bila mana Nabi SAW keluar daripada rumah, kaifa kana yasna'u fi, apa yang Nabi buat bila mana Nabi berada di luar rumah. Qal, kata Sayyidina Ali cerita kepada Sayyidina Husain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhzunu lisanahu illa fima ya'ni. Ini benda yang penting juga tuan-tuan. Dan zaman teknologi ni dia bukan setakat lisan itu pada dalam mulut kita ni, tetapi pada jari jemari kita. Apa akhlak Nabi dalam hal ini? Bila Nabi keluar, yakhzunu lisanahu, Nabi jaga lidah Nabi. Nabi jaga, pelihara sungguh-sungguh lidah Nabi, tak bercakap melainkan apa yang berkaitan dengan Nabi, melainkan perkara yang memberi manfaat kepada Nabi dan orang-orang yang di sekelilingnya. Subhanallah. Jadi kita ni tuan-tuan boleh contohi perkara ini. Bila nak bercakap, pastikan bila kita cakap benda yang baik, yang memberi manfaat kepada kita. Para ulama menyebutkan dalam banyak penulisan tuan-tuan, benda yang memberi manfaat akhirat kepada kita. Min husnil islamil mar'i, kata Nabi, antara kebaikan Islam pada diri seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan benda yang tidak berkaitan dengan diri dia. Itu satu. Maknanya orang Islam ni, dia kalau benda yang tak ada kaitan dengan dia, dia tak sibuklah sangat.
Ini tidak. Semua orang nak cerita pasal siakap, tuan-tuan. Semua orang bercerita pasal tu. Sebut apa pun nak kait dengan siakap juga. Biarlah siakap tu kan. Kita pergilah cari siakap kita. Tak payahlah kita nak troll orang ke dan seumpamanya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Cakaplah benda baik. Kalau tak ada benda baik nak cakap, diam. Jadi zaman teknologi, tuan-tuan, cakap tu bukan semata-mata dengan lidah, tetapi juga dengan jari kita. Jari macam ni ke, jari macam ni ke, mana-mana lah. Yang orang kata keyboard warrior ni kan, dia main cakap ikut sedap je. Kadang-kadang benda yang tidak ada pengetahuan tentangnya. Macam hari tu apa? Minta maaf tuan-tuan, saja nak bagi contoh lah. Hari tu bila Menteri Kesihatan kata pasal test kit tu, dia kata ceiling price. Dia tetapkan harga ceiling. Ada pula orang dengan confident dia kata, YB betulkan English dulu, selling price. Dia tegur YB selling price, padahal YB memang nak cakap ceiling price, harga ceiling. Agaknya dia tak pernah dengar kot harga ceiling. Dia tahu ceiling ni lah kan, bila sebut harga ceiling dia tak pernah dengar. Dia pula yang tegur dengan confidentnya, tuan-tuan. Tu kalau tak ada benda yang kita rasa bermanfaat, maka diamlah, sesuai dengan akhlak Nabi SAW. Minta maaf tuan-tuan, saya bukan berniat untuk mengata orang tu, tapi sekadar mengambil iktibar bahawa ada orang yang seumpama itu. Baik. Wa yu'allifuhum. Nabi SAW bila jumpa dengan orang, bukan sahaja Nabi cakap benda yang baik-baik, Nabi bergaul dengan baik. Nabi cakap benda yang baik, berlembut dengan orang yang ada di sekeliling Nabi SAW. Macam contoh di awal tadi, orang Yahudi itu memang salah dalam semua hal. Perbuatan dia salah, percakapan dia salah, tapi Nabi masih lagi cakap lembut dengan dia. Kalau kita lah tuan-tuan, agak-agak mampu ke tidak kita nak cakap lembut dengan orang yang buat salah dengan kita? Kan kadang-kadang kita tersondol kereta orang, na'udzubillah, contohlah, kadang-kadang kita tengok kan, kita tersondol kereta orang tu, alasannya sebab orang tu buat emergency brake. Keluar kita marah orang tu dulu kan. Wallahu ta'ala a'lam. Ialah banyak keadaan lah, tetapi cubalah kita sedaya upaya untuk memelihara lisan kita, kerana Nabi jaga lisan Nabi SAW. Wala yunaffiruhum, dan Nabi tidak menjauhi para sahabat. Wa yukrimu karima kulli qaumin, dan Nabi bila jumpa dalam kalangan sesuatu kaum tu, macam kita sebut tadilah, Rasulullah akan memuliakan orang yang mulia dalam kalangan mereka. Antaranya ialah bila mana Nabi memuliakan orang yang mulia dalam kalangan mereka, kaumnya akan hormat pada Nabi SAW. Kalau Nabi dakwah kepada orang yang mulia dalam kalangan kaum tersebut dan mereka memeluk Islam, pastinya yang lain terbuka hati juga untuk ikut. Subhanallah. Baik. Wa yu'allihi alaihim, dan Nabi SAW tidaklah pergi untuk merebut kepimpinan. Nabi serahkan kepimpinan tu kepada mereka. Kalau Nabi datang jumpa mereka, apa-apa Nabi serah kepada mereka. Nak buat macam mana ke, ajak duduk kat mana ke, terpulang. Macam hadis yang kita tengok pada pertemuan yang lepas juga, seorang makcik ni nak cakap dengan Nabi. Nabi kata, okey makcik nak duduk kat mana, cerita. Nabi ikut dia. Bukan nanti datang office saya, nanti buat appointment. Taklah, kita tak kata macam tu tak betul, tidak. Tapi bandingkan dengan akhlak mulia Nabi SAW. Wa yahzarun nasa wa yahtarisu minhum. Nabi akan sentiasa mengingatkan manusia, dan Nabi SAW akan pelihara urusan-urusan manusia ni. Jangan sampai manusia buat benda yang tidak sepatutnya. Subhanallah. Min ghairi ayyatuya an ahadin minhum bishrahu wala khuluqahu. Dan Nabi SAW pula tidak merendahkan orang lain. Nabi SAW tidak pula menyembunyikan kemuliaan seseorang. Nabi kenal orang ni mulia, maka Nabi akan menyebutkan kemuliaan dia dan sebagainya. Wa yatafaqqadu ashabahu. Nabi pun macam kita juga tuan-tuan, ada perasaan. Nabi sering rindu kepada para sahabat. Bila cerita ketika Rasulullah berada di Madinah. Jadi Nabi SAW telah kehilangan ramai sahabat-sahabat. Jadi Nabi ni sangat rindu kepada para sahabat. Wa yas'alun nasa amma fin nas. Nabi selalu tanya macam mana keadaan sahabat-sahabat.
Sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Dulu sahabat ni baik kan, macam itulah ceritakan kebaikan dia. Kalau orang tu masih ada, apa khabar dia ni, dan sebagainya. Wa yuhassinul hasana wa yuqawwihi, dan Nabi SAW akan cakap benda yang baik itu dengan benda baiklah. Kebaikan tu Nabi cerita kebaikan, dan Nabi akan tegaskan kebaikan tersebut. Sama ada dalam poin yang Nabi nak sampaikan, begitu juga kalau ada kebaikan pada para sahabat. Wa yuqabbihul qabiha wa yuwahhihi. Kalau benda buruk, Nabi akan kata ni benda buruk. Nabi tak akan 50-50 tentang perkara yang buruk, dan Nabi akan mencela dan akan menyuruh para sahabat meninggalkannya. Mu'tadilal amri ghaira mukhtalifin. Nabi SAW kalau dalam perkara-perkara yang ditanyakan oleh para sahabat, kalau benda tu halal, Nabi kata halal. Nabi SAW kalau benda tu haram, Nabi akan kata haram. Tapi kalau orang minta pandangan Nabi SAW tentang satu-satu benda, misalnya orang yang ada perselisihan, maka Nabi SAW akan ambil jalan yang paling mendamaikan. Nabi akan ambil jalan yang paling mendamaikan, yang paling adil, mu'tadil, dan Nabi tidak akan mencetuskan perselisihan. Wala yaghfulu. Nabi tak mengarut, Nabi tidak lalai, Nabi tak cerita benda-benda yang menyebabkan sahabat jadi lalai. Macam tu. Nabi SAW tidak mengajak kepada kelalaian, dan Nabi pun tidak lalai. Kenapa? Makhafata ay yaghfulu wa yamallu. Nabi tak nak sahabat akan jadi orang yang lalai, yang melencong pemikiran mereka. Sebab tu kalau kita cerita pasal ada satu hadis tuan-tuan tentang Sayyidina Umar. Bila mana Sayyidina Umar mendengar daripada orang-orang Yahudi kisah-kisah Israiliyah. Jadi ulama tafsir dalam menghuraikan hadis ini tuan-tuan mengatakan, kenapa Rasulullah tidak memberi penekanan kepada kisah-kisah Israiliyat ni? Kenapa sahabat bawa cerita, Nabi tak kata yang ni boleh pakai, yang ni tak boleh pakai, yang ni kita boleh cerita, yang ni tak. Kenapa Nabi tak sentuh satu-satu cerita-cerita yang sahabat dengar ni? Sebab Nabi tak nak sahabat lari daripada poin utama yang Allah Ta'ala nak sampaikan dalam Al-Quran. Bila baca surah, baca ayat, itu yang Allah Ta'ala nak bagi tahu, itulah yang kita fahami, bukan cerita-cerita lain yang mengalihkan perhatian kita daripada pemahaman ayat-ayat tersebut. Walaupun banyak cerita, tetapi Nabi tidak mengalihkan perhatian para sahabat daripada poin utama yang nak disampaikan dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran khususnya. Wallahu ta'ala a'lam. Likulli halin indahu atadun la yuqassiru 'anil haqqi wa la yujawizuhu. Nabi takkan mengurangkan benda-benda yang kebenaran. Nabi SAW takkan melampaui benda kebenaran. Kalau benda tu setakat ini, Nabi takkan pergi lebih-lebih. Nabi takkan lebih, walaupun benda tu benda kebaikan. Kalau benda tu buruk pun, Nabi SAW takkan lebih dalam menghukum. Rasulullah ni seorang yang sangat adil. Alladzina yalunahu minan nasi khiyaruhum. Orang-orang yang mengikut Nabi SAW adalah orang yang terbaik. Yang bersama dengan baginda SAW, itulah orang-orang yang terbaik, orang yang di sekeliling Nabi. Afdaluhum indahu ammuhum nasihatan, iaitu orang-orang yang utama di sisi Nabi SAW, yang paling banyak memberi nasihat. Sebab itu Islam ini dikenali ad-dinun nasihah, agama yang sering memberi nasihat. Wa zakkir, bagilah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, peringatan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Baik. Wa a'zamuhum indahu manzilatan, dan orang yang paling besar kedudukannya di sisi Nabi SAW, iaitu ahsanuhum muwasatan wa mu'azzaratan, orang yang suka tolong orang lain, orang yang baik dengan orang lain. Inilah orang yang hebat, orang yang besar kedudukannya di sisi Nabi SAW. Baik. Dan yang terakhir sekali, qal fasa'altuhu an majlisihi. Sayyidina Husain kata, aku tanya pula kepada ayahanda, yakni Sayyidina Ali bin Abi Talib, tentang majlis Nabi SAW. Faqal, maka Sayyidina Ali pun cerita, kana Rasulullah SAW la yaqumu wa la yajlisu illa ala zikrin. Nabi duduk, Nabi bangun, mulut sentiasa berzikir.
Nabi bangun, Nabi duduk berzikir. Kita ni ialah bukan tak nak zikir, kadang kaki lenguh, lutut sakit, pinggang sakit, apa lagi tuan-tuan, macam-macam lah kan. Dah dimakan usia orang kata, bila nak bangun ada. Contoh gitulah kan. Dia subhanallah. Tapi Nabi SAW ajar kepada kita, seperti mana diceritakan oleh sahabat Nabi, Nabi bangun, Nabi duduk, berzikir. Jadi kita boleh cuba tukarlah tuan-tuan. Lenguh ke, sakit ke kan. Allahu Akbar, subhanallah, ya Allah kan. Kita cuba ubah macam tu boleh je insyaAllah. Kan, macam tu lah. Nabi SAW bila bangun duduk ala zikrin, memang berzikir sahaja. Wa idhan taha ila qaumin jalasa haitsu yuntahi bihil majlis. Bila mana Nabi mendatangi satu-satu kaum, Nabi pergi satu-satu majlis, Nabi tak nak dilayan macam VIP, red carpet pergi ke depan sekali. Nabi tengok kat mana hujung sekali orang duduk, Nabi sambung dekat situ. Tu akhlak Nabi SAW. Bukan Nabi duduk belakang, backbencher, tidak. Dia lain, backbencher ni yang suka duduk belakang, depan kosong duduk belakang sekali contohnya. Tu lain. Tapi Nabi dah akan masuk, ialah cuba pergi ke paling depan yang ada. Maknanya kalau dah ada orang, yang ni yang kosong, Nabi akan duduk di situ. Nabi tak paksa orang lain bangun, ataupun suruh sahabat lain nak suruh orang duduk belakang, Nabi nak duduk depan. Tak ada. Rasulullah akan duduk di mana yang ada tempat tersebut. Baik. Wa ya'muru bidzalik, dan Nabi pun menganjurkan supaya kita buat seumpama itu. Mana ada kosong, duduklah dekat situ. Yu'ti kulla julasaihi binasibihi. Nabi SAW mendatangi mana tadi terjemahan dia, Nabi SAW mendatangi majlis satu tuan-tuan ni, saya takut saya tersalah terjemah. Nabi SAW akan memberikan hak kepada orang yang duduk tu. Siapa yang duduknya kat situ, situlah. Macam yang kita cerita tadi, Nabi tak suruh orang tu bangun, orang tu datang awal, dia duduk depan lah tempat dia. Nabi tak suruh dia duduk belakang dan sebagainya. La yahsibu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu. Sehingga setiap orang yang duduk bersama dengan Nabi ni, tak ada pula yang rasa ada orang lain yang lebih dimuliakan oleh Rasulullah berbanding diri dia. Maknanya Nabi layan semua sama sahaja tuan-tuan. Nabi muliakan semua sama sahaja. Jadi semua rasa dihargai dalam majlis bersama dengan Nabi SAW. Man jalasahu aw fawadahu fi hajatin sabarahu hatta yakuna huwal munsarif. Kalau ada orang datang jumpa Nabi, dia cerita dengan Nabi, dia ada hajat, dia ada masalah, dia ada perkara nak cerita dengan Nabi, Nabi akan duduk sabar dengan dia sampai dia tu yang bangun dulu. Kalau kita, minta maaf saya nak kena pergi ni, saya sendiri pun sama jugalah tuan-tuan. Kadang-kadang kita ada hal kan, kita yang minta diri. Tapi Nabi SAW akan tangguh hal-hal lain. Nabi tunggu sampai orang tu dah habis cerita, orang tu pergi, barulah Nabi beredar. Ini akhlak yang sangat-sangat hebat. Wa man sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha. Siapa yang berhajat kepada Nabi, Nabi SAW akan bagi kepada dia. Nabi cubalah buat macam mana. Au bimaisurin minal qaul. Kalau Nabi tak mampu untuk memberi, macam tadi kan, orang Badui tadi datang jumpa Nabi SAW, Nabi tak mampu nak bagi, jadi Nabi berhutang untuk bantu. Itu satu kaedah Nabi SAW. Ataupun kalau Nabi tak mampu juga, maka Nabi akan cakapkan benda yang baik. Tentang keluarga Yasir sebagai contoh. Mereka disiksa, Nabi tak boleh nak tolong pada ketika itu. Apa Nabi pesan? Isbir ya ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, janji Allah ke atas kamu syurganya. Nabi cakap benda yang baik. Qad wasi'an nasa bastuhu wa khuluquhu fasara lahum aban. Kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, akhlak Nabi, kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sampai sahabat-sahabat rasa Nabi ni macam ayah kepada mereka. Kalau bapa dengan anak kan macam mana baik dia tu kan. Jadi itulah perasaan sahabat kepada Nabi. Wasaru indahu fil haqqi sawa majlisuhu majlisu ilmin wa hayain wa sabrin wa amanati. Nabi SAW
Tak ada membezakan kebenaran. Kalau benda ni halal untuk orang ni, sahabat yang ni, dengan yang ni pun halal jugalah. Hukumnya tak berubah-ubah. Tak ada sebab dia ni baik, okey, untuk kau boleh. Tak boleh, yang ni tak boleh, tak boleh. Tapi benda yang sama, Nabi tak buat macam tu. Kemudian majlis-majlis Nabi SAW dipenuhi dengan ilmu dan perasaan malu, wa hayain wa sabrin, penuh dengan kesabaran, wa amanatin, dan ada amanah. Amanah ilmu, Nabi mengajar sahabat supaya beramanah. La turfa'u fihi al-aswat, tak ada yang terjerit-jerit, tak ada tinggi suara dalam majlis Nabi SAW, tak ada yang tengking Nabi SAW, tak ada yang marah sahabat lain, kenapa kau ambil tempat duduk aku, tak ada. Tempat yang hebat, tempat yang mulia dalam majlis Nabi SAW. Wala tu'banu fihi al-hurum, tak ada mengata orang lain. Wala tunsa falatatuhu, tak ada pula mengejek orang lain, mencela, terpelihara daripada perkara-perkara ataupun perkataan yang buruk. Muta'adilin yatafadaluna fihi bittaqwa, orang-orang muta'adilin ini, yang mana mereka ini menghormati antara satu dengan lain, dan mereka buat itu kerana takwa. Buat itu kerana takwa. Mutawadhi'in, tawadhu'. Mereka ini, yakni sahabat-sahabat ni bertawadhu'. Yuwaqqiruna fihil kabir, mereka akan menyayangi orang-orang yang lebih tua, menyayangi, menghormati orang-orang yang lebih tua. Wa yarhamun, minta maaf. Yuwaqqiruna maksudnya hormat orang-orang yang tua. Wa yarhamuna fihi saghir, sayang yang lebih muda. Wa yusiruna dzal hajah, dan mereka akan mendulukan orang yang berhajat. Wa yahfazunal gharib, dan mereka memelihara orang-orang yang datang, orang-orang asing datang, mereka akan layan dengan sebaik-baiknya. Kita ni kadang-kadang mentang-mentang lah orang luar, kita layan dia macam second class, contoh gitulah. Bukan kita dekat sinilah, orang tempat lain. Mudah-mudahan orang kat sini tak buat seumpama itu. Jadi ini antara sifat-sifat Rasulullah SAW, sifat majlis Nabi SAW, keadaan Rasulullah di dalam rumah, keadaan Nabi SAW bila mana keluar daripada rumah. Subhanallah, cukup hebat baiknya Rasulullah SAW kepada para sahabat, kepada orang-orang yang dikeliling Nabi SAW. Cara bercakap, cara perlakuan, tindak tanduk Nabi SAW, kesabaran Nabi, banyaklah kalau kita nak sebut satu persatu. Subhanallah, mudah-mudahan daripada terjemahan hadis tadi dapatlah kita mengambil iktibar insya-Allah dan beramal dengannya, jadikan sebagai contoh tauladan dalam kehidupan kita semua insya-Allah. Jadi setakat itu dahulu tuan-tuan, sedikit perkongsian pada malam ini, walaupun macam tak apa sikit tuan-tuan sebab hadisnya panjang. Insya-Allah pada pertemuan akan datang, jika diizinkan oleh Allah SWT, kita akan sambung dengan hadis yang ke-338 insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Saya mohon maaf salah dan silap, kekurangan di mana-mana. Ma min hasanah fa min Allah, wa ma min sayyi'ah fa min nafsi. Yang baik yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang daripada kekurangan saya hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Mudah-mudahan Allah ampunkan untuk diri saya dan kita semua insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami manfaat atas segala ilmu yang kami perolehi. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami, kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu yang memberikan manfaat. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan kurniakanlah kefahaman. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.